So hari ni kita akan pergi kedai Citec terbalik. Aku nak replace kabel ni dengan HDMI. So jom kita jalan. Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel YouTube aku, Hora Hore. So untuk kali ini aku nak sambung lah yang vlog daripada hari itu, macam mana aku set up aku punya workstation untuk work from home punya konsep, sebab memandangkan COVID-19 yang menular kebelakangan ni, nak kawasan Kulim yang agak hampir-hampir diklasifikasikan sebagai zon merah ni. So ini adalah komponen utama, baru saja sampai. Nak tahu apa benda dalam ni, jom kita unboxing dulu. Oh, sebelum tu, pada yang masih belum subscribe, jangan lupa klik subscribe kalau sudi, dan jangan lupa share. Kita teruskan dengan minyak kotak terlebih dahulu. Sekarang kita dah sampai ke Citec Solutions. Banyak aku berjaya replace lah DP port tu, HDMI. Tengok harga kat sini pun dah balik kepada RM25. Kalau sebelum ni RM60. Tapi masalahnya, itulah, aku ingatkan master plug yang dicakap tu ada lah. Nampaknya usaha kau ini just sia-sia je lah untuk satu kabel network port ni. Tukar kabel, tapi aku tak dapat network aku punya master plug tu. Nak kena beli online pula. Nak berhenti plastik. Yalah, kakak kongsi dengan mami. Ice blender. Dah lama tak datang IKEA. Bukan saya saja, orang belakang saya. Oh, Air masak dalam kotak sekarang. Bagi green peas, tak meatball. Mami tak apa letaklah sini. Tapi yang terbaik lah. So ni barang yang ada kita keluarkan daripada kotak tu. Ia dikenali sebagai power strip, power extension, atau lebih dikenali sebagai surge protected extension lead. Aku beli ni sebab aku pun tak pernah beli apa-apa power extension yang ada surge protected ni. Ianya memang bagus lah untuk selamatkan korang punya barang elektronik. Tapi yalah, maybe sebab harga dia tu. Sebab kebiasaan dia common, kita akan kenal satu brand yang cukup famous, iaitu Belkin. Pergilah mana-mana tempat, memang orang akan sebut pasal Belkin. So ada sekali tu aku pergi kedai komputer tu, dia suggest aku master plug. Master plug ni aku tak tahu dah lama ke baru bagi aku. First time aku dengan master plug ni bila aku buat research, aku Google. Dia satu brand daripada UK. So dia pun ada warranty. Kalau tengok kat sini, kita ada 3 tahun punya warranty. Dia akan cover, maybe dia akan cover ni kot, 3,000 RM, 1,000 Sing dollar dan 5,000 HKD. So the reason aku pilih master plug ni berbanding dengan Belkin tu, sebabkan dia punya design yang unik. Tapi ada orang cakap dia punya design dia ni tak berapa friendly user untuk setengah plug. So nak tahu macam mana, kita kena unbox dululah dan kita buat test. So kita buat ulasan kotak dia dahulu. Kalau kat sini kita boleh tengok technical data ada, protection 3x14 MOV, aku pun tak tahu apa. Surge energy maximum 350 joules. Current maximum dia boleh cover up to 12,000 amp ataupun
12,000 amps ya, ataupun 12k amps. Clamping voltage dia 775, respon time dia less than 25 nanosecond. Agak cepat jugalah. Thermal cut out, yes. LAN protection, live neutral, live earth, neutral earth. So kalau plug 3 pin kan dia ada 3 tu kan. Waktu power indicator, yes, dia ada bagi tahu power indicator, dan dia ada bagi tahu surge protector indicator, yes. So kalau kita tengok kat gambar rajah ni kan, power indicator. Lepas tu dia bagi surge indicator. Untuk size ni aku pilih 6 protected sockets. Dia datang dengan 2 meter kabel, dan dia juga datang dengan 2.1 amp USB socket. Agak menarik lah. So tak payah nak pakai plug, just direct cucuk je lah dekat sini. Cuma masalah dia, biasa kalau kita beli surge protected punya power switch macam ni, dia tak tahulah kenapa dia tak letak power switch dekat individual socket ni. Memang itu dia punya purpose dia, ataupun tak tahulah kenapa. Sebab aku tengok Belkin pun serve benda, dia provide design yang sama jugalah. So kalau kita boleh tengok kat sini, kita ada surge protected advice, USB power, dan equipment. Dia tulis kat sini, master plug will replace any equipment damage as result of a surge or spark that is connected to the mains via this product. Register your warranty. So master plug ni pun dia ada local support punya, sebab kalau kita tengok dia ada website Malaysia punya. So kena register lah. Extension pun nak kena register. Benda ni aku dapat dekat All IT, tapi bukan harga ni lah, jauh lebih murah lah, 100 lebih. So dalam kotak tu juga dia datang dengan satu stiker, in case, just in case barang yang kita receive ni problem ke, rosak ke, macam Shopee punya ni lah, polisi lah kan. So maknanya purchase aku ni protected, so aku boleh return balik, dan aku boleh dapat balik lah duit kalau barang ni damage. So yang ni dia punya physical invoice. Harga aku dapat RM104 sahaja. Nama dia socket master plug surge protected 6 way, 2 meter with 2 USB 2.1. Serial number dia ni lah. So kita unbox dulu dia punya barang. Si korang kecewa kan, sebab aku power extension pun nak buat belasan. Macam mana perak sikit, ataupun apa, cakul sikit lah. Aku jarang beli power extension mahal ni. Ok, tak ada kosong, tak ada apa, tak ada apa-apa manual booklet. Ini dia ada sebenarnya. So seperti yang dia beritahu kat kotak tu juga, ada punya manual. So kalau safety instruction dia beritahu ni lah, jangan pandai-pandai kita modify. Lepas tu jangan do uncoil cable before reuse. Ok, uncoil cable ni. Ok, cable ni lah. Lepas tu do position the cable carefully to avoid accident. Don't use in wet condition. Tak sesuai pakai, sebab ni bukan waterproof punya plug. Don't allow heavy tools to hang support on the cable from the socket. Ada ke orang nak gantung dekat tayar ni, gantung baju ke? Lepas tu remove the 3 amp plug, and don't remove the 3 amp plug and wire directly into main supply. So plug top ni jangan remove lah. Gila apa, dah beli mahal lah diorang nak remove ke. Don't exceed the total max load equals to 13 amp. Ni dia punya high load dia kot.
So dia bagi tahu kalau tak illuminated jangan guna. Tapi yang ni dia cakap atau nama company dia ni Master Plug dari England. Tapi benda ni macam dibuat di Singapura lah. Sebab sebenarnya dekat All IT tu dia ada bagi tahu ada dia benda ni dia datang dengan dua variant color, satu color putih dan satu color hitam. Oh ya, plug ni boleh dikatakan tak ada chop sirim lah. Aku tak tahu, maybe bawa directly daripada sana kot. Tak ada chop sirim. So aku juga yang kena marah geng sirim kan. Okay, yang ni just power indicator saja. Kalau kita tengok indicator saja, so tak ada plug switch. Indicator semata-mata, tapi dia buat macam switch lah. Baik dia buat flat je, aku pun tak tahu kenapa. Dan yang ni dia punya tu lah, dia panggil search indicator. So kalau search indicator tu tak menyala, dia cakap jangan pakai. So kat sini kita ada 2.1M, ada socket back to back, ada dia panggil 6 gang. Dan kita tengok kat belakang ni, apabila nak pakai plug ni, total load must not exceed 13M. Aku tak tahu 13M ni banyak mana, berapa komponen. So tengok je lah. Lepas tu dia ada bagi slot kat sini, just in case kalau kita jenis nak sangkut dekat dinding. Oh ya, silap, ada sirim bye. Siapa cakap tak ada sirim? Berani beli mama tak ada sirim. Tak tahulah kalau benda ni buat kat Singapura macam mana ada sirim kan. Tak tahulah, so barang aku tak MISP kot. So ni plug dia claim plug ni 2 meter, tak tahu sampai ke tak. So kita set up dulu plug ni dekat sana, kita tukar yang lama, kita tengok macam mana. Okay, sekarang aku dah power on dia punya main switch tu. Kalau tengok kat sini, dia akan berkelip warna biru ni. Aku macam terbayang jugalah kenapa dia tak buat power switch kat sini kot. Dan yang ni dia punya surge protector punya indicator. So dua-dua ni just indicator ya. So aku plan sebenarnya nak suruh letak kat bawah kan, kalau boleh nak masuk ikut gromeh hole, tapi sebabkan wire ni 2 meter terlalu pendek, unless aku ajakkan lagi aku punya meja ke kanan dekat dengan power socket, maybe boleh kot. So kita try pula dia punya USB. Tengok macam mana dia pergi. Oops. Okey, boleh pakai. So menarik ke? Aku recommend lah korang beli benda ni. RM100 je. Ada 6 soket. So aku akan sambung lagi untuk unbox benda lain pula. So memandangkan power strip kita dah ada, aku nak unbox dulu aku punya monitor 24 inch as model SV240Y. Itu model Nitro SVO series daripada Acer. Untuk monitor ni kita ada full HD 192x1080. Lepas tu AMD FreeSync, yang ni aku tak tahu macam mana nak pakai. IPS panel, overclock to 165, refresh rate tapi dia punya tu 144 up to 165, up to 0.5 milliseconds, HDR10 dan juga sRGB. Sebenarnya aku tak tahu sangat, aku tahu yang aku concern dia punya hertz ni lah. So tak tahulah macam mana. So kita unbox dulu lah.
Okay, sebenarnya yang ni yang facing up. Silap pula. So yang ni dia punya base. So kita bawa keluar dulu base dia ni. Kita bawa keluar dia base. Heavy jugalah. Sebenarnya aku tak minat sangat rounded ni, tapi apalah, try kan. Tak tepi dulu. Dan ni dia punya stand. Okay, panjang juga stand dia, tak sangka. Ui, oh cantik. Kalau kita boleh lihat kat sini, dalam kotak tu kita ada panel, kita ada stand dia, base, kita ada tapin laptop. Oh, HDMI datang sekali. Aku pergi beli pula, aku ingat tak datang. Oh, yang menarik je, siap datang dengan display port kot. Orang tu cakap tak datang, so aku yalah, beli dua lah. Apalah, HDMI tu mahal kan. Dan juga booklet manual. So kita assemble dulu lah. Okay, sekarang aku buka juga. Dia juga aku buka aku punya monitor. So itu nama Acer. Oh, dalam gambar nampak lagi buruk daripada actual. Dia punya, aku agak kagum jugalah dengan dia punya apa, frame dia ni sangat nipis. Oh sorry, ada cat jari kat situ, nanti aku lap. So kita tengok bahagian belakang. Dia punya base dia ni agak luas. Aku sebenarnya tak suka sangat rounded base ni, sebab dia macam agak makan ruang kan. Tapi kita tengoklah macam mana. Kalau kita tengok kat bawah ni, mula-mula aku terfikir kat apa benda ni kan. Tapi rupa-rupanya, oh, nampak ke tak? Okay. Oh, rupa-rupanya, oops, wire management clip ni. So benda ni just mudah, tak perlu sebarang peralatan pun nak assemble benda ni. Dia agak menarik sebab aku biasa pasang dekat lab aku, semua kena pakai skru ice terlanggar dinding pula. So sekarang aku nak tunjuk. Yang ni dia punya stand agak tinggi, cuma agak kecewa dia tak boleh turun tinggi dan rendah. Lepas tu dekat sini kita ada setting punya button, power on. Yang ni aku tak tahu apa dia, nak kena tengok. Yang ni pun aku tak tahu. Yang ni macam joystick lah, macam joystick button. Mungkin nak control kiri kanan atau bawah. Ini power button. Lepas tu yang ni cord lock punya slot. Kita boleh tengok kat bawah ni kita ada power source, dan kita ada HDMI 2 slot,
Dan kita ada DP port. Tak nampak ke tak? DP port satu slot. Yang ujung tu aku tak tahu, malas nak buka menu. Dekat belakang ni pun ada clip dia. So kalau kita tengok ke bahagian belah kiri ni simple lah, tak ada apa, tak ada apa sangat. Oh, dah ada jalan sikit. Okay. So kita try power on dulu kita punya monitor, tengok macam mana. Kita power on dulu monitor ni. Ada aku cucukkan HDMI tu punya. Kita check DP. Oh, sebab display aku tak ada. Okay, sekarang tekan auto switch, kita check display. Sekarang kita dah setup, kita pergi ke keyboard. Sas. Kelebihan best pasal monitor ni, dia ada built-in speaker. So kalau kita tak pakai earphone pun kita boleh dengar lah dia punya sound tu. So kita tengok TV, so agak menarik lah. Satu option agak menarik. Cuma aku rasa macam kekurangan kat sini, aku nak kena beli splitter lah. Kalau tak memang leceh. Laptop ni ada dua je USB kan. Untuk barang yang ketiga yang kita nak kotak malam ni, kita ada Techwear Phantom. Untuk keyboard Techwear Phantom ni, dia ada RGB, 3 double wall keycap. Lepas tu dia ada dustproof switches. Sebab dia jenis, kalau tengok base dia ni jenis flat je, dia tak ada macam longkang-longkang kalau keyboard konvensional yang biasa kan. Lepas tu dia ada kat sini ni dynamic range, dynamic per key backlighting. Lepas tu ada high quality double shot keycaps, 50 million lifespan. Okay, dia claim 50 million. All new keycap font. Sebab kalau kita tengok ada ulasan dekat Mona Lisa tu, dia ada bagi tahu keycap dia ni font dia pada yang tahun sebelum ni dia lain lah. Lepas tu yang ni jenis 104 punya key layout keyboard biasa yang full key layout. Sebab dia ada ni numpad. Sebab ada setengah orang dia tak nak ruang yang banyak sangat, numpad ni maybe dia beli basingan, dia akan hook up kemudian lah. Lepas tu untuk jenis yang ni saya pilih Otemo Red. Sebenarnya saya berkenan yang blue switch ni, dia lebih clicking sikit bunyi dia. Kalau kita tengok kat belakang ni pula, dia ada full key rollover, yang mana dia claim yang detect all key press simultaneously, so dia maybe tak ada lag. Lepas tu gold plated USB connector, durable 1.8 meter braided USB cable 2.0. Lepas tu dia ada clip kalau kita nak tilt dia ataupun kita nak flat kan dia. Okay, kat sini dia ada beritahu dia ada RGB dia describe RGB dia tu jenis ada 18 mode. Lepas tu 5 tahap kecerahan dan speed level. Kalau kita nak buat berkelip-kelip tu lah, aku tak tahu macam mana nak, tak tahulah, aku tak tahu minat ke tak benda tu kan. Yang aku minat ni dia punya modular mechanical switches, dan dia mudah ditukar. Untuk kalau orang yang biasa PM ni lah yang kita pentingkan untuk minimize downtime. Double shot apps keycap, key legends that never fade. Okay, dia cakap keycap ni font dia tak tahulah, maybe tak akan terkeluar ke macam mana, kita tengok je lah macam mana. So sebelum tu kita unboxing dulu. So tadi kita dah kotak barang ni.
yang kita tengok lah ke depan kita ni. Okey, yang bestnya dia datang dengan spare pula, maafkan saya, spare button lah. Kalau kita tak silap, benda ni ada warranty kot, setahun warranty. Nanti saya baca balik lah maklumat dia tu. Okey, yang ni dia punya button dia tu, dia assemble key atas tu dan tekan, dan kita akan guna clip ni untuk pull. Macam mana ni tak tahu. Okey, nak tarik keluar daripada keypad slot ni lah. Kita bagi 4 spare. So ni kita letak tepi dulu. Anda tahu kan, tiba-tiba on memang ada button yang rosak. Ini dia classify sebagai as mechanical keyboard, tapi aku tak tahulah macam mana selain pada mechanical keyboard tu kan. So first kita tengok dulu dia punya keyboard layout. Very simple, seperti yang kita cakap tadi, yang dia claim dust free tu. Dia flat dia, boleh nampak dia punya switch tu terus. Lepas tu kat bawah ni ada tulis Phantom. Penghujung belah kiri ni bawah, atas ada apa, kosong. Lepas tu ni button ni lah. Keselesaan untuk naik tu ada. Kalau kita boleh dengar lah, dia punya sound dia pun tak berapa kuat. Lembut, tak amat lah lembut. Semua button kalau ikut berfungsi dengan agak baik lah. Kita tengok kat bahagian belakang dia. Bahagian belakang, just in case kalau kita terhilangkan klip tu, kita ada satu lagi spare. Tak tahu ni apa dia. Dia suruh tarik ke sini. Tarik mana? Dia suruh tarik ke sini. Rasa ni pun satu lagi klip untuk kita buka switch tu. So dia ada dual, satu yang besi, satu yang plastik punya. Dan dia ada ni apa panggil, kaki dia ni untuk kita tiltkan dia kedudukan tu. Kalau kita nak flat, ada one slicer flat, ada one slicer tu. Dan dia kat sini ada tulis Phantom RGB mechanical keyboard, rated voltage 4.0, Tecwell. Lepas tu kalau kita nak buat kita punya wire management tu better, kita boleh pilih sama ada kita nak slot kat tengah, kat kanan, kat kiri ataupun kanan. So kita boleh select ikut keselesaan kita. Macam saya, mungkin saya akan letak ke kanan lah, sebab keyboard saya tu lebih arah ke kiri, lebih arah ke sebelah kiri. Mungkin macam ni ikut setup saya. Okey, kita terus setup alang-alang kita buat ulasan ni. Saya tunjuk contoh dia. Lepas tu kita ada rubber pada penghujung setiap edges ni. Dekat sebelah sini pun ada, bawah pun ada. So dia akan memberikan kesan grip lah. Dan wire dia ni dia braided bukan insulated rubber semata-mata, dia braided. Lepas tu dia ada velcro. Velcro ni adakah okey, velcro ni dia stay dengan wire tu, so kita tak payah risau kalau velcro ni akan hilang ke macam mana. So dia braided punya wire. Okay, macam ni kot punya setup. Lepas tu ni USB dia yang dia claim gold plated tu. Siap ada cover baik. So kita try power on lah dia punya keyboard macam mana. So ini sajalah setup aku untuk kali ini. Sebenarnya ada satu lagi barang yang miss, iaitu headset.
sebab temporary aku kena pakai dulu headset lama aku ni, Artix 5 ni. Sebab apa aku beli headset baru, sebab wire dia terlalu pendek, wire ni dia terlalu panjang, 2 meter. So untuk travel convenient tu agak kurang sikit lah. So kalau tengok kat sini aku punya display, ok, nampak agak. Dan laptop ni maybe aku akan letak kat printer ni lah dulu, sebab nak menaipkan aku perlukan ruang untuk aku letak aku punya tangan and then reach keyboard ni. Okay, kalau tengok keyboard dia, dia bertukar-tukar warna. Sebenarnya boleh tukar mode ni, cuma aku tak buka lagi manual macam mana nak change color ni. Kalau kita nak dia static ke macam mana ke, tu terpulang lah kepada cita rasa masing-masing. So pula ni aku tak tahu nak macam mana. Maybe aku akan beli ada cardboard IKEA tu kan, yang RM50 tu, dan aku akan buat satu organizer dekat sini lah, dekat wall ni, attach dengan aku punya meja ni. So far aku just apa-apa yang lebih-lebih tu, manual kotak aku letak dalam ni je lah. Contoh tengok, tak pasal-pasal aku terbeli 2 HDMI. Sebab aku tanya kedai tu, dia cakap HDMI tak di provide, sampai DP cable pun dia bagi. Lain tak ada apa sangat. Aku kena kumpul receipt untuk claim tu nanti. So itu saja setup aku untuk hari ni. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. On us. Restrictions apply. Oh, pindah dah sekarang.